Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Dalam episod kali ini saya nak tunjukkan kepada anda satu produk yang menarik. Benda ni. Ini adalah YOLO Box Pro, keluaran syarikat YOLO Live. Saya rasa betul kot saya sebut nama dia YOLO Live sebab saya pernah dengar sebelum ni ada orang sebut ni sebagai YOLO Live tapi ejaan dia YOLO Live kan. Okey, berbalik kepada produk ni. Sebenarnya produk ni dia adalah sangat-sangat berguna bagi sesiapa yang nak buat online streaming kepada beberapa platform dan beberapa destinasi serentak. Tu dia. Itu memang sangat-sangat berguna. Jadi kalau saya nak rumuskan kan, YOLO Box Pro ni dia adalah seolah-olah macam anda ada satu OBS punya aplikasi itu dan ada satu komputer dan juga ada ATEM mini semua sekali dalam satu produk. Itu adalah YOLO Box Pro. Jadi kan, YOLO Box Pro ni dia bukan hanya berguna untuk kegunaan individu macam contohnya saya nak pakai untuk diri saya sendiri ke apa, bukan. Malah anda boleh gunakan benda ni untuk kegunaan profesional. Contohnya kalau anda adalah syarikat yang buat live streaming secara profesional, anda boleh gunakan benda ni dan dia boleh menyokong anda. Okey, dan untuk pengetahuan anda kan, bagi rancangan internet dan anda di mana yang saya jadi host tu kan, mereka menggunakan YOLO Box Pro untuk nak buat sesi live tu. Tu dia. Okey, jadi saya tak nak bazirkan masa anda dengan duk tunjukkan anda unboxing semua. Saya dah buka semua barang-barang, saya dah sambung semua, saya siap kan. Okey, tapi saya akan ceritalah secara umum apa yang anda akan dapat dalam kotak ni. Jadi secara umumnya anda akan dapat yang unit YOLO Box Pro tu satu. Kemudian dia akan berikan anda benda ni. Ini adalah benda untuk nak sambungkan YOLO Box Pro ni kepada Koshuma kalau nak letak atas kamera ke apa ke, satu. Lepas tu dia akan berikan anda dua jenis kabel, satu USB-C kepada USB-C dan satu lagi USB-A kepada USB-C. Dua tu, tapi anda tak akan dapat charger tau, dapat kabel saja. Okey, kemudian dia akan bagi dekat anda quick start guide dan juga user manual dan lepas tu dia bagi dekat anda screen protector ni. Tapi screen protector ni pun saya tak pasang lagi. Tapi baguslah saya bagi screen protector, senang kan. Okey, jadi inilah apa yang anda akan dapat dalam kotak tu. Itu dia unboxing yang paling laju saya pernah buat. Okey, sekarang mari saya fokus kepada YOLO Box Pro ni. Jadi, YOLO Box Pro ni sebenarnya dia adalah dua benda yang utama. Okay, yang pertama sekali dia adalah satu switcher di mana anda boleh switch ataupun ubah di antara input-input tu. Tu yang pertama. Yang kedua, dia adalah video recorder. Di mana kita boleh record menggunakan YOLO Box Pro ni. Dia seolah-olah macam satu screen recorder macam tu. Okey, jadi saya cakap pasal switcher tu dulu lah. Okey, jadi pada segi input dia, YOLO Box Pro ni dia boleh menerima 3 HDMI input. Yang mana saya tunjukkan kat atas ni lah, input pertama, input kedua, input ketiga. Jadi untuk contoh ni, input pertama ni pergi kepada kamera depan ni yang duduk bersembang anda ni. Input yang kedua ni pula pergi kepada kamera atas ni yang mana bagi top down view ni kan. Lepas tu input yang ketiga ni pula saya sambungkan kepada komputer saya. Sajalah untuk nak tunjuk contoh kat anda. Okey, itu input dia. Sebelah dia tu pula dia ada satu sambungan untuk USB Type A. Jadi melalui sambungan USB Type A ni sebenarnya anda boleh buat macam-macam. Anda nak cocok satu USB hub pun boleh, anda nak cocok thumb drive pun boleh, ataupun anda nak cocok satu webcam terus kepada dia untuk jadi satu video input pun boleh. Macam dalam contoh ni saya sambungkan satu webcam. Jadi saya gunakan Osboard ni, saya sambung kat situ, masuk kat dalam USB A ni. Jadi sekarang saya ada 3 display input, satu kamera depan, kamera atas, lepas tu daripada webcam. Tu dia. Sebelah dia tu pula dia ada port untuk RJ45, Ethernet port lah. Okay, jadi bercakap pasal Ethernet port ataupun sambungan rangkaian ni, YOLO Box Pro ni menyambung 3 jenis sambungan rangkaian. Okay, jadi sekarang ni saya tunjukkan dekat anda yang nampak bersambung ni, ini menggunakan network cable ataupun RJ45 tu. YOLO Box Pro ni juga menyokong Wi-Fi, jadi anda boleh gunakan Wi-Fi 5 GHz, tak ada masalah. Untuk contoh sambungan yang ketiga tu pula, anda boleh gunakan sambungan melalui rangkaian 4G. Jadi anda boleh masukkan SIM card dekat dalam dia. Dan saya dah cuba sebelum ni, saya masukkan SIM card daripada Celcom dan alhamdulillah benda ni berfungsi seperti biasa. Tak ada masalah. Saya boleh buat live, saya test live, semua berjalan elok, tak ada isu. Jadi untuk contoh ni, saya gunakan network cable ni lah. Okey, sebelah dia. Sebelah network cable ni dia ada output jack, maksudnya output untuk HDMI. Jadi saya boleh cocokkan satu external monitor kepada YOLO Box Pro ni. Jadi katakanlah saya nak sambungkan kepada external monitor ke ataupun saya nak sambungkan kepada external recorder ke, tak ada masalah. Okey, daripada segi apa yang di-outputkan pula, saya boleh pilih sama ada untuk nak outputkan display yang macam saya nampak sekarang ni ataupun saya boleh pilih untuk nak outputkan program output saja, program display itu sendiri. Contohnya kalau saya pilih HDMI 1, atas monitor tu nampak HDMI 1, saya tak nampak skrin ni. Jadi pulang pada anda nak pilih mana kan. Macam dalam contoh ni saya tunjuk skrin ni. Okey. Sebelah dia tu pula dia ada satu port USB-C. Jadi USB-C ni anda boleh guna untuk beberapa benda juga. Sama juga anda boleh sambungkan webcam dekat dia pun boleh, tak ada masalah. Dan saya dalam contoh ni saya sambungkan satu hub kat sini yang nampak pergi sambung USB-C ni, di mana saya sambungkan pula thumb drive kepada hub tu pun boleh, dia boleh detect, tak ada isu.
Dan dalam masa yang sama juga, USB-C ini juga digunakan sebagai display port. Jadi di mana kalau saya sambungkan USB-C ini kepada komputer saya, maka ini akan menjadi seolah macam satu virtual camera lah untuk komputer saya. Jadi dengan kata lainnya, katakanlah saya tengah buat Zoom meeting dan sebagainya, saya boleh tunjukkan apa yang saya nak pada Zoom meeting tu melalui YOLO Box ni. Jadi saya boleh kawal dekat sini, nak pilih kamera mana ke apa ke. Dia jadi display input untuk komputer. Tu dia. Okey, dan sebelah dia ada input untuk headphone, lepas tu sebelah dia pula ada input untuk mikrofon. Jadi saya sambungkanlah, sajalah nak tunjuk dekat anda, saya sambungkan mikrofon wireless daripada Holy Land ni dekat sini. Dan sebelah tu pula dia ada satu line input. Jadi line input ni berguna kalau saya ada satu external recorder lah, contohnya macam Zoom H8 dan sebagainya ni kan. Jadi sekarang mikrofon ni sambung pada Zoom H8. Jadi Zoom H8 ni dia keluar melalui line out dia, masuk kepada line input ke dalam YOLO Box ni. Tu dia, itu cara nak bagi input untuk dari segi audio kan. Yang terakhir sekali, dia ada satu port USB-C untuk power. Maksudnya anda nak charge dia pakai port tu. Tu dia. Okay, lepas tu dekat bawah ni dia ada satu orang kata apa, slot untuk SD card, yang mana kita boleh letak SD card dekat situ, dan dia ada satu slot untuk SIM card. Jadi inilah dia orang kata apa, input-input yang ada pada YOLO Box Pro ni. Okay, lepas tu apa yang saya katakan anda tadi kan, satu dia adalah switcher. So switcher ni apa yang berdasarkan input tu. Yang kedua tu dia adalah juga video recorder. Jadi kita boleh pilih untuk nak record apa saja yang kita buat menggunakan YOLO Box Pro ni, masuk ke dalam, tak kisahlah sama ada SD card kita ke, ataupun hard disk external ke, ataupun thumb drive dan sebagainya. Jadi dia ada dua kegunaan. Jadi seterusnya saya akan tunjukkan dekat anda cara nak setting dia, dan juga bagaimana nak menggunakan YOLO Box Pro ni secara live. Dalam bahagian ini, saya akan tunjukkan kepada anda beberapa settings yang anda boleh buat pada YOLO Box Pro ni. Okay, yang pertama sekali saya tunjuk dekat anda cara untuk nak kawal dia punya screen brightness. Jadi anda swipe daripada atas ke bawah macam ni, anda akan nampak ada tulis brightness kat situ, maka anda boleh adjust lah screen brightness tu kan. Saya biar pada keadaan macam ni. Okay, kemudian untuk bahagian settings alat ni pula, kalau anda tengok pada bahagian bucu kanan atas ni, nampak macam ada logo orang kat situ, lepas tu ada gear tu kan. Okay, kita tekan dekat situ, maka anda akan dibawa kepada bahagian ni. Dia tulis account and settings. Okay, sebenarnya pada kali pertama anda turn on YOLO Box Pro ni, dia akan minta anda untuk register account dan sebagainya. Dan saya dah buat adalah bahagian tu. Dan saya tak tunjuk benda tu kepada anda sebab saya rasa benda tu adalah agak straightforward macam tu. Jadi saya tak tunjuk lah. Anda boleh buat sendiri kan. Okay, kemudian pada bahagian bawah ni pula anda akan nampak beberapa logo seperti Facebook, YouTube, Twitch dan sebagainya. Okay, mari saya cerita dekat anda. Alat YOLO Box Pro ni dia boleh stream live secara serentak kepada 3 destinasi. 3 destinasi sahaja maksimum. Anda nak buat 1 minimum, 3 maksimum. Daripada segi jumlah platform tu pula, dia ada 4 platform yang berbeza dekat sini. Jadi anda nampak ada Facebook, ada YouTube, ada Twitch dan ada RMTPS kan. Okay, jadi anda boleh pilih yang mana yang bersesuaian. Jadi dalam kes ni saya dah register untuk saya punya platform di YouTube dan juga di Facebook. Kat situ ada. Lepas tu anda nampak dekat sini. Untuk Twitch saya tak ada lah sebab tu dia kata kat situ unconnected. Okay, itu adalah bahagian account and settings. Okay, kemudian kalau saya turun kat bawah ni, ini yang bahagian account email ni, ini adalah yang saya kata tadi lah, masa anda mula-mula turn on YOLO Box Pro ni, maka anda kena register. Ini yang saya dah buat registration tu. Daripada segi about device ni pula, dia akan ceritakan kepada anda lah semua daripada software, firmware dan sebagainya. Lepas tu, kemudian anda boleh tengok pada bahagian language, ini adalah pilihan language lah ataupun bahasa, dia saya pilih English dekat sini. Kemudian dekat bahagian recordings, recording ni adalah apa yang anda record menggunakan YOLO Box Pro ni. Kan macam tadi saya kata kepada anda, YOLO Box Pro ni juga merupakan satu screen recorder. Jadi dia akan boleh record sama ada kepada USB punya drive dan sebagainya ataupun kepada SD card ni. Jadi macam dalam kes ni saya cocok ada satu USB drive kat situ pun boleh, tak ada masalah. Okay, saya pergi belakang balik. Lepas tu FAQ ni adalah soalan-soalan umum lah. Dia akan bawa anda kepada website. Screen rotation ni dia akan pusing screen ni. Sama macam sekarang ni kalau dia tanya saya nak rotate, saya akan rotate lah. Tapi saya tak mau, saya cancelkan. Lepas tu kalau saya nak log out daripada account yang saya register dengan YOLO Box tu, kerana nak bagi YOLO Box ni kepada orang lain contohnya kan. Okay, itu bahagian belah kiri. Pada belah kanan pula adalah network settings. Untuk network settings ni dia ada mula sekali atas tu ada Wi-Fi. Jadi Wi-Fi ni seperti biasalah, anda boleh tengok sama anda nak pilih network mana dan sebagainya. Macam sekarang ni Wi-Fi ni disable sebab dia menggunakan network port ni. Okey, kemudian pada bahagian network and ethernet tu, anda nampak tulis kat atas tu yang Ethernet tu adalah yang sekarang ni lah yang bersama on ni, iaitu Ethernet configuration ni. Kalau anda nak configure DHCP ke static IP dan sebagainya, semua boleh buat dekat sini. Saya patah balik, tak apa-apa. Untuk bahagian mobile network ni, kalau saya sambungkan ataupun saya letak SIM card lah, macam sebelum ni saya katakan anda, saya dah try dengan Celcom, berjalan tak ada masalah, tapi sekarang SIM card tu dah tak ada. Okey, lepas tu bahagian hotspot dan tethering ni pun anda boleh buat lah kalau anda nak share benda ni sebagai hotspot dan sebagainya. Sebab ini merupakan satu Android device, jadi dia punya fungsi tu dah lebih kurang macam Android device biasa tu. Okey,
Dan saya patah balik kalau bawah tu kalau nak reset wifi semua tu kan. Okay, boleh lah. Kan, kemudian last kali dia ada network test. Jadi kalau anda tekan dekat network test ni, dia akan bawa anda kepada website fast dan dia akan cuba buat untuk testing lah. Jadi sekarang ni internet dekat rumah saya ni saya menggunakan TM Unify yang 100 meg tu. Jadi dapat dalam 82 lebih kurang macam tu lah kan. Ya, okey lah tu. Okay, so ini adalah bahagian network settings. Kemudian bahagian version ni pula, kalau saya tekan upgrade, sekiranya ada sebarang upgrade ataupun update, maka dia akan buat. Tapi saya dah update kepada yang latest. Jadi sekarang ni saya menggunakan yang YOLO Live Pro 1.9.0, manakala yang Pro OS tu pula adalah 1.6.0. Saya baru je update semalam sebelum buat video ni. Lepas tu daripada time zone, saya menggunakan Kuala Lumpur. Sistem update ni pula, sekiranya kalau ada update-update lain yang bahagian patch, katakanlah HDMI dan sebagainya, kalau saya tekan dekat sini, sekiranya ada, dia akan kata ada lah. Kalau tak ada, tak ada. Dan kemudian bawah tu restore factory settings. Settings kalau saya nak reset balik semua lah. Okay, ini saya tak apa buat, saya cancelkan. Dan last kali kalau saya nak buat bahagian diagnostic logs ni, kalau saya nak upload logs, saya tekan upload lah. Okay, ini pun saya tak buat. Jadi inilah dia antara beberapa settings yang ada dekat sini. Okay, seterusnya saya akan tunjuk kepada anda mode penggunaan pula. YOLO Box Pro ni dia ada dua mode penggunaan. Jadi untuk nak akses mode penggunaan dia tu, anda boleh tekan butang tambah dekat bahagian kanan bawah ni. Okay, dan anda akan nampak select mode. Jadi belah kiri tu dia kata create a live stream, manakala yang belah kanan tu dia kata monitor mode. Jadi dalam contoh ni saya tak akan tunjuk dekat anda monitor mode, sebab monitor mode ni dia adalah sama macam create a live stream tu, cuma bezanya dia tak buat live stream. Okay, jadi sekarang saya akan tekan dekat create live stream ni. Jadi anda akan nampak pada bahagian ni, di mana anda kena masukkan tajuk live stream, description dan sebagainya. Lepas tu mungkin anda perasan, saya dah ada satu keyboard dekat sini. Kenapa saya letak keyboard ni? Kalau saya tekan dekat bahagian title ni contohnya, kalau tanpa keyboard ni, dia akan keluarkan satu virtual keyboard penuh satu skrin ni. Jadi virtual keyboard tu sebenarnya berguna kalau anda nak edit benda yang sikit-sikit tahu. Tapi kalau anda nak tambah benda-benda macam-macam teks dan sebagainya kan, dia adalah lebih mudah untuk anda pakai satu external keyboard macam ni. Jadi anda boleh type suka hati macam-macam benda dekat situ kan. Nak padam semua pun senang-senang. Jadi untuk anda tak payah pakai mouse sebab dia adalah touchscreen. Jadi anda cuma kena ada keyboard sahaja. Okay, memandangkan YOLO Box Pro ni dia cuma ada satu USB Type A dan satu USB Type C, maka anda buat macam ni. Ni mana saya tambahkan satu hub kan, jadi anda boleh cocok lagi banyak benda dekat dia sebab dia kan menggunakan Android. Okay, berbalik kepada live stream ni. Jadi untuk tajuk live stream ni saya tulislah dekat sini testing YOLO Box Pro. Lepas tu untuk description tu saya tulis je lah testing lah. Okay. Jadi untuk bahagian schedule ni anda boleh letaklah tarikh dan masa sekiranya. Contohlah katakanlah anda nak buat live stream ni untuk esok ke apa-apa, tapi anda nak set semua siap-siap, maka anda boleh buat macam tu. Tapi dalam kes ni saya nak buat live stream ni sekarang tu nak tunjukkan dekat anda, maka saya tekan butang create ni. Jadi kita tunggu sekejap. Jadi sekarang anda akan nampak lah yang ni. Jadi sekarang ni saya cuma ada satu sebab saya baru buat satu lah. Tapi kalau anda nak buat macam contohnya satu untuk malam saat lagi, satu untuk esok, satu untuk minggu depan ke apa ke, anda boleh buat siap-siap. Tu pilih yang mana anda nak buat. Okay, saya pilih yang ni. Open resume bahagian testing YOLO Box Pro ni. Jadi inilah dia punya interface untuk bahagian settings live ataupun untuk nak buat live tu sendiri. Okey, dia ada dua mode. Satu yang mana anda nampak yang compact macam ni, ada macam-macam. Ataupun satu lagi bila saya tekan yang tanda macam butang expand ni, dia akan tunjukkan full screen. Di mana control tu ada dekat bawah. Okey, saya patah balik dulu kepada mode asal. Saya cerita dulu ke anda benda ni lah. Okey, jadi belah kiri itu adalah senarai platform. Jadi seperti yang saya kata tadi, YOLO Box Pro ni dia boleh stream secara live kepada 3 destinasi secara serentak. Itu adalah destinasi. Tapi daripada segi jumlah platform tu pula, saya boleh tambah seberapa banyak platform yang saya nak. Dalam kes ni mungkin 5, 6, 7 contohnya macam tu kan. Cuma jenis platform tu buat masa sekarang ada 4 saja. Okey, macam mana nak tambah platform ni, saya tunjukkan anda tanda tambah ni. Anda boleh pilih sama ada nak tambah Facebook profile ke, Facebook page ke, lepas tu ataupun YouTube, ataupun Twitch, ataupun RMTP lah, salah satu kan. Okey, macam dalam kes ni anda nampak, saya dah tambahkan satu untuk channel pendakwah teknologi, lepas tu satu lagi YouTube, saya punya yang orang kata apa, YouTube peribadi Adi Hidayat, lepas tu saya punya Facebook peribadi Adi Hidayat, saja untuk sebagai contoh kan. Okey, jadi kalau nampak yang semua ni, ini adalah tengah off, maksudnya saya tak akan stream kepada platform-platform tu lagi. Okey, itu bahagian yang belah kanan ni lah, yang bahagian platform ni. Okey, yang bahagian bawah ni pula, ini adalah apa benda-benda yang saya boleh buat, macam contohnya settings, overlay dan sebagainya, yang mana saya akan terangkan sekejap lagi nah. Okey, pada bahagian kiri ni pula, kalau anda tengok yang belah atas tu, yang atas tu audio tu sekarang dia tengah duk terima audio daripada ni lah, yang mana mikrofon ni masuk ke dalam Zoom tu masuk kepada line in. Nah, tu dia duk nampak yang mikrofon indicator tu. Lepas tu dekat atas ni yang 1080 ni, ini adalah resolution. Macam saya kata tadi, maximum resolution yang boleh diberikan oleh YOLO Box Pro untuk live ni adalah 1080 60p. Okey, tapi anda boleh pilih lah nak buat 480 pun boleh, nak buat 720 pun boleh, tak ada masalah.
Okey, kemudian dekat situ anda nampak dia ada satu butang record. Jadi kalau saya nak buat live stream dan dalam masa yang sama saya nak record juga, maka saya boleh record. Jadi recording ni saya boleh pilih lah sama ada saya nak record pergi ke SD card ataupun USB storage. Macam sekarang ni saya ada satu USB storage kan. Jadi kalau anda nak sambungkan satu external hard disk pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, jadi dekat sini dia beritahu kalau dia buat recording untuk macam SD card tu, dia punya restriction adalah setiap file tu maksimum akan pergi sehingga 3.5 GB. Itu satu file. Lepas tu dia akan teruskan. Jadi itu cara dia buat pemotongan file tu kan. Okay, jadi kalau saya nak start recording, saya record. Tapi saya tak nak record lah, saya cancel dulu. Okay, lepas tu butang go live tu, itu adalah kalau saya nak pergi live lah. Okay, dekat bahagian bawah ni pula, ini adalah semua input-input yang ada. Macam contohnya HDMI 1 ni adalah kamera depan yang saya tengah duk bercakap dengan anda ni. Lepas tu HDMI 2 ni pula adalah kamera atas ni yang tengah duk tengok pada top view ni. Lepas tu HDMI 3 ni pula, HDMI 3 ni adalah saya punya komputer yang mana saya sambungkan melalui HDMI, saja nak tunjukkan kepada anda. Dan yang keempat yang USB ni pula, USB ni adalah yang kamera USB ni. Okey, macam saya kata tadi, kamera USB ni kita boleh sambungkan dekat dia sama ada melalui USB A ataupun USB Type-C. Dan anda bukan hanya boleh sambungkan webcam, anda nak sambungkan kamera biasa macam digital camera ke ataupun DSLR ke apa-apa pun boleh juga, tak ada masalah. Anda cuma kena cari yang dipanggil sebagai HDMI kepada USB converter tu. Tapi untuk saya dalam kes ni saya tunjukkan contoh saya gunakan satu webcam lah. Okey, jadi itulah dia. Jadi ini adalah dia punya kesemua interface. Dan macam saya kata tadi, kalau anda tak nak tengok benda yang terlalu banyak macam ni, maka saya boleh tekan dekat bahagian expand ni dan saya nampak full screen. Jadi dia akan tunjuk dekat saya dia punya program tu sendiri. Jadi macam kalau saya nak pilih kamera-kamera mana, macam saya nak tunjukkan sekarang pada HDMI 1, saya boleh pilih dekat situ. Itulah dia kan. Okey, jadi seterusnya saya akan tunjukkan kepada anda satu persatu settings yang anda boleh buat pada dalam sesi live ni. Sebelum saya tunjukkan kepada anda sesi live, mari saya tunjuk dulu dekat anda settings yang anda boleh ubah. Okey, untuk nak pergi bahagian settings, saya tarik menu ni pergi belah kanan, lepas tu dia ada macam icon gear dekat situ, tekan kat situ kan. Jadi anda akan nampak satu bahagian settings ni. Okey, jadi pada yang pertama sekali dia kata dekat sini video source switching mode. Kalau saya tekan dekat situ, anda ada dua pilihan, click to switch ataupun double click to switch. Okey, click to switch tu maksudnya apa? Macam kat bawah ni ada HDMI 1, 2, 3, lepas tu USB dan sebagainya kan. Jadi kalau saya nak ubah daripada HDMI 1 pergi ke 2 contohnya, saya klik to switch, dia akan ubah. Maksudnya saya tekan sekali dia terus ubah. Kalau saya pilih double click to switch, maksudnya kalau saya nak ubah kepada katakanlah daripada HDMI 2 kepada HDMI 1, saya kena double click macam ni, baru dia akan ubah. Jadi double click to switch ni dia berguna untuk nak elakkan kita daripada tukar kamera secara tak sengaja lah kalau kita tersentuh skrin tu. Okey, jadi saya akan pilih balik click to switch, patah balik kepada bahagian settings. Seterusnya dekat sini dia kata SD card video switching settings. Apakah benda ni? Saya tunjuk dekat anda. Jadi option yang pertama dia kata kat sini adalah continue playing when switching. Okey. Saya kena tambahkan satu video untuk nak bagi anda faham bahagian settings ni dah. Okey, dekat bahagian bawah ni dia kata ada add video source, saya tekan video source. Lepas tu dia ada bahagian local video ni, saya tekan dekat situ dan saya akan pilih satu video daripada SD card yang saya dah ada dalam ni. Katakanlah ini adalah pameran robotik. Saya pilih video ni dan saya tekan done dan dia akan keluar dekat bawah tu. Kalau saya tekan dekat bahagian video tu, anda akan nampak video ni akan di-play dekat atas skrin tu kan. Lepas tu kalau saya tukar kepada HDMI 1, maka video yang dekat bawah tu dia akan berterusan untuk main. Jadi bila saya pergi balik kepada video tu, dia dah pergi kepada bahagian yang seterusnya sudah. Jadi katakanlah saya nak ubah, saya kata dekat sini. Kalau saya pilih resume first frame and pause when switching kan. Kalau saya tekan dekat sini, bila saya pergi balik kepada katakanlah HDMI 1 dan saya tekan balik kepada video tu, dia akan mula balik daripada first frame. Maksudnya pada awal video tu. Itu kalau anda nak macam tu lah kan. Itu contohnya kalau anda ubah kamera, lepas tu bila anda pergi balik kepada video tu, anda nak mula daripada awal. Ataupun saya boleh pilih option yang ketiga. Yang ketiga yang paling baik iaitu pause when switching. Saya pilih yang ni. Jadi katakanlah sekarang ni saya tunjuk dekat anda video. Video tu tengah duduk berjalan. Lepas tu saya nak tunjuk cakap depan kamera ni, saya tunjuk HDMI 1. Jadi bila saya pergi ke HDMI 1, video tu dia akan berhenti. Lepas tu bila saya pergi balik kepada video tu, barulah dia resume balik, dia sambung balik video tu. Okey, jadi ini adalah bahagian video switching setting lah. Okey, patah balik. Seterusnya dia ada SD card management. Jadi dekat sini dia akan beritahu lah maklumat SD card dan sebagainya. Lepas tu pergi belakang lagi. Yang ini adalah program out. Okey, program out ni apa dia? Kalau sekarang ni HDMI out tu dia akan tunjuk apa yang saya nampak atas skrin ni. Sebiji macam ni, apa yang saya nampak sekarang ni. Tapi kalau saya hanya nak tunjuk program tu saja, maksudnya apa yang di-display kat sini, maka saya pilih program out. Jadi dekat atas external monitor ataupun dekat mana yang saya tengah duk record, dia akan nampak video ataupun apa yang HDMI yang saya tengah duk pilih tu lah. Okey, sambil-sambil itu kan, kalau anda perasan,
dekat video yang saya tengah duk play sekarang ni, dia ada macam satu bar kali hijau dekat bawah tu tau. Okay, jadi sebenarnya saya dah cari tau maklumat ni, dan rupanya memang ada orang komplain tentang isu bar dekat bawah video tu kalau kita nak playkan satu video sebagai satu sumber source dekat sini. Jadi rupanya kalau anda playkan video yang beresolution 4K, dia akan nampak bar kali hijau dekat bawah tu. Jadi anda hanya boleh play video yang 1080 saja untuk nak pastikan tak ada bar dekat bawah tu. Jadi masalahnya video yang saya tunjukkan ni adalah 4K. Dia adalah 4K tapi display out tu adalah 1080. Tapi disebabkan video 4K, maka dia ada bar kat bawah tu. Itu saya ceritakan dah lah, halang dah cerita ni kan. Okey, patah balik. Okey, jadi ini program out tu maksudnya kalau saya nak tunjukkan apa yang saya nampak dekat atas program tu pada monitor ataupun dekat bahagian dekat video recorder dan sebagainya. Kalau saya nak tunjukkan apa yang nampak atas screen, maka saya tutup bahagian program out tu. Okey, yang bawah ni adalah USB-C out. USB-C out ni adalah kalau saya nak gunakan USB-C ni sebagai satu input kepada display input lah kepada komputer dan sebagainya. Itulah dia. Okey, kemudian video source transition. Jadi dekat sini anda nampak dia ada sama ada fade to black. Fade to black itu saya tak enable kan. Kalau fade to black ni saya enable kan, maka dia akan jadi hitam macam ni. Dia gelap tu kan. Okey. Atau itu yang bawah ni adalah cara-cara nak buat itulah. Macam contohnya sekarang kalau saya nak ubahkan daripada HDMI 1 kepada 2, dia akan potong. Itu dipanggil cut terus. Kalau saya pilih fade ni, maka dia akan fadekan dulu. Macam itu cerita dia. Lepas tu dia ada wipe. Jadi kalau saya nak wipekan dia tarik ke tepi macam ni. Lepas tu directional wipe, ni dia buat daripada arah-arah lain yang mana kita nak. Dan sebagainya, dia banyak lagi lah, ada macam-macam. Ini cara kita nak ubah daripada satu video kepada video source yang seterusnya. Contohnya saya pilih yang paling last kali ini adalah cube. Jadi kalau contohnya daripada HDMI 1 ke HDMI 2, dia akan jadi cube macam tu. Lepas tu duration ni pula saya boleh set lah kalau saya nak ambil masa yang lebih lama untuk animation tu. Macam sekarang ni nampak sampai 3 saat, nak pusing slow lah kan. Ataupun kalau saya nak buat benda tu dengan cara yang cepat dalam 0.5 saat, maka macam ni dia terus pusing. Jadi terpulang kepada anda. Jadi ini adalah video source transition. Jadi saya suka cut lah. Cut tu adalah yang default, senang. Okey, kemudian bawah ni dekat dia bawah tu dia ada apa benda ni, streaming mode pula. Okey, streaming mode ni dia ada dua, sama ada YOLOLIV multi streaming service. Kalau saya pilih yang atas tu, maka saya boleh gunakan yang kata stream kepada 3 destinasi secara serentak. Kalau macam contohnya sekarang ni saya pilih single platform stream ni, direct platform stream, maka saya boleh gunakan untuk satu platform saja. Contohnya ni saya akan stream pergi ke YouTube. Contohnya macam tu. Okay, jadi kalau anda nak stream kepada katakanlah Facebook, lepas tu YouTube orang lain, lepas tu YouTube satu lagi, pilih yang atas tu, yang multi stream service. Okay, patah balik. Seterusnya dia ada video output mode. Jadi video output mode ni sama ada dua lah. Saya boleh gunakan HDMI out ataupun yang DP out. DP out tu yang kalau saya nak gunakan USB-C tu. Jadi dalam kes ni saya menggunakan HDMI out. Jadi saya tak ubahlah settings ni kan. Kemudian bahagian encoding settings ni, jadi yang by default ni dia punya encoding tu adalah CBR. Okey, lepas tu dia boleh pilih sama ada CQ ataupun VBR, variable bitrate dan sebagainya. Yang CBR tu adalah constant bitrate. Okey, lepas tu saya boleh set bitrate berapa. Macam ni saya tak nak ubah lah, saya biarkan semua keadaan default dia. Frames per second pun saya biarkan 30 frames per second. Okey, kemudian bahagian recording limit. Recording limit ni kalau saya record kan, kalau saya record sama ada masuk kepada external hard disk ataupun kepada USB drive ataupun kepada SD card ni, maka saya boleh pilih sama ada untuk nak save setiap video tu pada setiap 10 minit dekat sini. Contohnya 10 minit satu file, 10 minit satu file, ataupun saya boleh pilih secara continuously. Maksudnya selagi saya tak tekan end recording tu, dia akan terus record sampai habis. Itulah dia. Jadi yang kebaikannya adalah kalau anda pilih yang 10 minit tu, kalau jadi apa-apa katakanlah tiba-tiba alat ni terpadam ke apa ke, maka recording anda tu yang bahagian-bahagian sebelum tu akan selamat. Tapi kalau anda pilih continuously, kalau benda ni terpadam, mungkin file tu corrupted, tu satu. Lepas tu yang kedua, kalau hard disk space anda tu tak ada space, macam SD card tu dah habis ke apa ke, maka dia akan memberi error lah. Itulah dia. Okey, jadi yang ni saya biar pada keadaan default 10 minit. Okey, lepas tu storage setting. Storage setting ni saya boleh pilih lah saya nak record dekat mana, sama ada SD card ataupun USB storage. Jadi dalam kes ni saya dah cabut USB storage tadi, jadi cuma tinggal SD card sahaja. Jadi inilah dia bahagian settings. Dalam bahagian ni saya akan tunjukkan kepada anda cara untuk nak menggunakan YOLO Box Pro ni untuk nak menghasilkan satu sesi live yang
sempoi. Okay, jadi saya akan gunakan benda ni untuk nak buat satu sesi live yang betul. Cuma bezanya sesi live tu saya akan privatekan lah. Jadi supaya anda lebih faham apa yang saya tunjukkan kepada anda dekat YOLOBOX Pro ni. Okay, yang pertama sekali kita kena pilih dulu platform mana yang kita nak gunakan untuk sesi live tu. Jadi saya dah beritahu dekat anda, saya dah tambahkan beberapa platform. Tapi untuk contoh ni saya akan gunakan pendakwah teknologi di YouTube. Okay, jadi saya pilih dulu pendakwah teknologi. Kemudian dia macam ada nak panah ke kanan macam tu kan. Bila saya tekan dekat nak panah kanan tu, saya akan boleh tengok dia punya privacy settings untuk sesi live tu. Jadi saya pilih private lah. Jadi live ni akan jadi private. Kalau saya pilih public, semua orang boleh tengok saya tengah buat live ni kan. Okey. Jadi bila semua dah selesai, katakanlah saya nak pilih satu dululah untuk contoh ni, maka saya boleh tekanlah go live ni. Dan dia akan tanyalah betul ke saya nak buat live. Kalau saya rasa betul, saya tekan done. Okey, dan kat situ anda boleh nampak dia tulis connecting. Jadi kalau benda ni tidak ada sebarang masalah, maka dia akan tulis live dekat bawah tu. Jadi kita bagi dulu sekejap masa dia nak buat connection dan sebagainya kan. Dan dalam masa yang sama juga, saya akan tunjuk dekat anda saya punya YouTube Studio untuk bahagian live ni. Okey, sekarang dia dah keluar live dekat situ, maksudnya sesi live tu dah berjalan. Kalau saya refresh balik page ni, maka saya akan nampaklah bahagian YOLOBOX Pro ni. Nah, tu dia keluar. Testing YOLOBOX Pro. Okey, saya tekan dekat situ. Maka saya akan nampaklah maklumat tentang sesi live sekarang ni daripada segi dia punya tajuk dan sebagainya kan. Saya check lagi sekali privacy saya private bukan public ya, sebab itu kadang-kadang saya tersilap saya tekan public semua orang nampak kan. Jadi concurrent viewer pun kosong. Okey, seterusnya apa yang saya akan lakukan adalah saya akan buka lagi satu tab untuk tunjukkan dekat anda live ni apa yang seperti mana yang orang nampak live tu. Okey, saya pergi ke belakang. Lepas tu saya copy dia punya shareable link ni dan saya buka satu tab seterusnya dan saya paste dekat situ dan saya tekan enter. Jadi inilah dia sesi live tu. Jadi kalau orang tengah tengok sesi live, inilah apa yang mereka akan nampak. Okey, so sekarang saya akan mulakan dulu dengan camera switching kan. Jadi dekat sini saya ada 3 HDMI input, lepas tu satu input kamera menggunakan USB. Okey, katakanlah sekarang ni ini adalah HDMI 1, kamera yang berdepan dengan saya ni. Katakanlah saya nak ubah kepada kamera atas HDMI 2, saya tekan dekat situ. Dia akan pergi kepada kamera 2. Jadi penonton pun akan nampak kamera 2. Kalau saya nak pergi kepada HDMI 3, iaitu komputer saya ni, maka saya tekan, orang akan nampak komputer saya. Lepas tu kalau saya nak gunakan pada webcam ni, lagi satu ni. Dia ada beritahu kat saya, dia kata no sound. Please check the audio output settings of the camera. Sebab sekarang saya belum enablekan audio. Jadi bila dia check tak ada audio, dia akan beritahu kat saya warning ni. Jadi kita tahulah, tak lagi kita duduk bersembang ni, tak ada suara, kita tak perasan kan. Okey. Sekejap lagi saya akan set audio tu. Alright, so tadi saya kata daripada komputer, katakanlah saya nak tengok USB, saya tekankan USB, maka saya akan nampaklah ini yang kata webcam ni. Jadi sekarang penonton akan nampak webcam ni. Okey, itu selesai daripada segi camera switching dan juga input-input yang ada. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada bahagian video source ataupun add video source dekat bawah ni. Okey, saya tekan dekat situ. Jadi anda akan nampak dua bahagian macam ni. Yang pertama sekali, yang atas tu dia kata video sources, lepas tu yang bawah tu dia ada multi views. Saya akan start dengan video sources tu dulu. Untuk HDMI 1, 2, 3 dengan USB tu, dia jadi grey macam tu. Sebab apa? Itu dipanggil grey out lah. Sebab saya memang tengah duk pakai dah. Jadi saya tak ada pilih benda tu lagi dah. Okay, jadi saya ada option yang bawah ni saja, iaitu local video 1, local video 2, live stream dan juga PDF. Okay, local video tu apa dia? Kalau saya tekan dekat sini, saya ada dua video yang saya copy masuk dalam SD card yang saya cocok kat dalam YOLOBOX Pro ni. Iaitu pameran robotik ni dengan intro ni kan. Katakanlah saya nak gunakan pameran robotik. Okay, video ni boleh datang daripada mana? Sama ada SD card ke ataupun daripada USB storage ke apa ke terpulang kan. Macam dalam contoh ni saya tunjuk yang dalam SD card tu. Okay, saya pilih pameran robotik. Maka dia akan keluar dekat bawah tu, local video. Jadi kalau macam sekarang ni, penonton akan nampak HDMI 1. Lepas tu saya katalah, oh itu saya pergi pameran robotik. Saya tekan dekat sini, maka mereka akan nampaklah video pameran robotik tu. Okey, lepas tu katakanlah saya nak tambah benda lain pula. Okey, kalau tadi saya dah ada local video, saya cuma boleh letak dua video saja. Sebab tu dia kata local video 1 dan local video 2. Okey, katakanlah yang seterusnya saya nak tunjukkan anda, okey, live stream. Okey, live stream ni saya dah tadi tunjuk, tapi saya cuma boleh beritahu kat anda kan. Okey, live stream ni sebenarnya, kalau saya ada satu lagi katakanlah YOLOBOX Pro, di mana satu YOLOBOX ni tengah buat live session sekarang macam ni, dan satu lagi YOLOBOX yang mana menggunakan akaun saya untuk buat live kat tempat lain lah katakan kan. Jadi kalau saya nak tunjuk live daripada tempat lain tu dekat sini juga, saya boleh buat menggunakan live stream ni. Tapi memandangkan saya hanya ada satu YOLOBOX ni dan satu akaun saja, maka saya tak boleh tunjuk kat anda. InsyaAllah lepas ni saya try tunjuk. Okey, saya tekan done dulu belakang lah, pergi belakang balik. Okey, lepas tu saya ada yang seterusnya dekat sini, video source adalah PDF. Jadi kalau saya tekan PDF tu, maka saya boleh pilih satu file PDF. Jadi saya ada copy satu file PDF kat sini kan. Sebenarnya ini adalah satu file PDF yang ada beberapa muka surat tau. Tapi kalau saya tunjukkan anda, saya tunjuk, saya select file ni, saya tekan done. Dan dia akan tunjukkan PDF dekat bawah tu kan. Jadi kalau saya pilih dekat PDF ni, maka apa yang penonton akan nampak adalah macam ni.
Walaupun ini adalah file yang ada banyak muka surat, tapi dia akan tunjuk muka depan sahaja, maksudnya muka surat yang pertama tu. Jadi sebenarnya apa yang mereka nak cuba buat adalah seolah-olah macam anda nak tunjukkan gambar, di mana gambar tu adalah dalam format PDF. Itulah dia. Tengok kalau saya scroll ni, dia tak boleh pergi ke page kedua, ketiga, apa tak boleh. Dia memang hanya muka surat pertama tu saja. Okey, jadi saya kecilkan balik skrin ni. Seterusnya, okey, mari pergi turun. Okey, katakanlah saya tak mau kan local video dengan PDF ni semua, apa yang saya boleh buat adalah saya tekan dekat dia dan kemudian saya tekan tanda macam tong sampah tu untuk delete video source tu. Maka hilanglah dia. Okey, saya delete dua-dua video source. Okey, kalau tadi saya bercakap bahagian video sources ni kan. Okey, kalau kita turun dekat bawah tu, dia ada multi view. Okey, multi view ni kalau anda perasan, nampak dia tulis PIP video, lepas tu PIP video 2. Dia ada yang 2 tu kan. Okey, apa maksud dia? Okey, mari saya tunjuk dulu dekat anda. Saya gunakan contoh PIP ni. Okey, PIP tu apa dia? PIP tu adalah picture in picture video. Okey, saya tekan dekat picture in picture ni. Jadi apa yang anda akan nampak sekarang ni, kata okey, select main screen. Katakanlah skrin utama ni saya nak tunjuk gambar daripada atas macam ni. Saya gunakan kamera ni. Iaitu adalah HDMI 2. Saya tekan next. Kemudian dia kata subscreen. Subscreen tu adalah kamera yang saya gunakan sebagai picture in picture tu. Katakanlah HDMI 1. Jadi dia akan nampak macam ni. Itulah dia. Jadi kalau ini dia letak belah kanan bawah kan, katakanlah saya nak letak belah kiri ke, saya tariklah letak mana-mana sebab dia touchscreen kan. Suka hati anda lah nak tarik macam mana. Okey, contoh yang paling mudah, katakanlah saya dah letak kat situ, lepas tu saya nak restore balik keadaan default, saya tekan saja restore default setting. Saya akan pergi bawah. Okey, first kali dia ada scale. Scale ni kalau saya nak bagi video tu besar ke, video tu kecil lagi ke dan sebagainya. Lepas tu dia ada subscreen shape. Sekarang ni 4 segi kan. Lepas tu kalau saya nak buat macam bentuk diamond ni ke, ataupun saya nak buat bentuk bulat ke, macam bulat ni cantik yang saya suka. Lepas tu bulat ni, tu dia dah letak kat situ lah. Kalau saya tekan done. Okay, kalau tadi saya tertekan done, lepas tu di bawah, lepas tu saya nak edit benda-benda lain kan. Apa yang anda boleh buat adalah, anda tekan 2 saat dekat situ, dia akan keluar macam tanda pensel tu kan, dan anda boleh edit semula benda tu. Macam tadi. Okay, jadi katakanlah sekarang saya nak tambah edit balik border thickness ni. Macam ni saya nak bagi border dia besar, ataupun saya nak bagi border dia hilang terus pun boleh. Lepas tu katakanlah border tu saya nak tukar warna. Macam merah tak cantik, saya nak ubah katakanlah warna hitam kan. Tapi kalau nampak kalau warna hitam, mungkin saya tengok picture tu susah nak dibezakan di antara belakang dan depan. Saya nak suruh orang nampak gambar kecil kat bawah tu. Jadi saya tukar border tu kepada warna putih contohnya. Macam ni. Jadi orang nampak lah, tu gambar saya kecil. Lepas tu kalau saya rasa macam mungkin kepala saya tu nampak kecil sangat kan, saya bagi besar sikit supaya orang lebih nampak muka saya. Macam ni. Okay, jadi kalau saya suka macam ni, saya boleh terus tekan done. Kalau contoh lah yang terakhir ni kata swap video kan. Kalau saya nak ubah video yang sub tu jadi yang main jadi sub. Saya tunjuk macam ni. Saya terbalikkan. Tapi saya tak maulah. Saya buat balik macam ni dan saya tekan done semula, maka dia akan save settings yang sebaru tu. Jadi kalau sekarang ni bila saya tekan benda ni, maka penonton-penonton mereka akan nampak benda ni lah, picture in picture ni. Okey. Simple kan? Senang nak buat picture in picture. Okey, seterusnya apa lagi yang ada? Selain daripada picture in picture, okey, picture in picture 2 ni, kenapa? Okey, saya beritahu kat anda apa maksud 2 ni lah. Saya tekan lagi sekali picture in picture, saya pilih main screen, katakanlah saya ubahlah main screen, saya pilih laptop saya. Lepas tu subscreen saya pilih juga HDMI 1. Okey, yang ni saya tak nak ubah apa-apa, saya nak terus tekan done. Okey, dia akan keluar 2, picture in picture video, lepas tu picture in picture video 2. Jadi kalau saya tekan, nampak ada macam ada panah kat bawah ni kan untuk nak pergi kepada page yang seterusnya ni kan. Kalau saya nak tambah lagi video source, picture in picture tu dah tak boleh dipilih. Maksudnya kalau anda suka picture in picture, maksimum pun anda hanya boleh letak 2 picture in picture saja. Anda tak boleh nak letak 3, 4, 5. Sebab tu dia kata picture in picture 1 dan picture in picture 2. Daripada segi settings tu adalah sama. Cuma anda boleh guna benda tu sebanyak 2 kali saja. Jadi sebab tu anda nampak dekat multi view ni dia ada 2 tu kan. Jadi maksudnya split view, side by side, news layout, triple semua ada 2 kali boleh pakai. Okey, faham kan maksud 2 tu? Okey, seterusnya saya pergi kepada bahagian split view. Okey, split view ni apa dia? Okey, first kali dia kata pilih A source. Okey, A source katakanlah HDMI 1. Lepas tu dia suruh saya pilih B source. B source saya pilih HDMI 2 macam ni. Okey, jadi yang nampak, saya nampak gambar tu sebelah menyebelah ataupun video tu sebelah menyebelah macam ni. Jadi cantik juga macam ni. Yang ni contoh yang paling senang, katakanlah kita ada kamera di mana satu kamera menghadap dekat saya dan satu lagi kamera mungkin menghadap kepada tetamu ke apa kan. Tapi nak tunjuk pada penonton pada kiri kanan macam ni, senang. Okey, lepas tu border thickness. Ni border thickness lah, saya nak bagi besar ke ataupun saya nak hilangkan border tu terus ke. Lepas tu dia punya separator position ni, katakanlah saya nak lebihkan ke belah kiri ke belah kanan ke, nampak? Saya nak lebihkan video mana? Macam mungkin saya nak lebihkan video saya ataupun saya nak lebihkan video belah sini. Terpulang. Lepas tu yang seronok ni yang separator direction. Sekarang ni kan duduk menegak macam tu kan. Saya boleh bagi dia sending sikit macam ni, sengit ke. Nampak mengancam sikit lah. Unik lah kiranya, unik.
Lepas tu kalau saya nak, ini kalau video tu dia akan letak video center tu dekat center. Kalau saya tak mau saya nak bagi nampak keseluruhan video, saya tutup ni, maka dia akan cuba letak keseluruhan video tu. Dia tak akan centerkan tengah video tu. Macam yang ni, tengah video tu akan duduk kat tengah-tengah ruang tu. Okey, kemudian saya boleh swipe video lah, samalah kalau saya nak terbalikkan kiri kanan. Kalau saya tak nak macam ni, saya restore default settings, pergi balik kepada default settings. Okay, katakanlah saya pergi balik default, lepas tu dia punya separator direction tu, saya nak sengitkan dia sampai habis. Cantik. Saya tekan done. Jadi kalau saya pilih ni sekarang, maka penonton-penonton akan nampak view macam ni. Best. Senang nak buat. Okey. Selain daripada tu, apa lagi ada? Kalau tadi saya tunjukkan anda split view tu saya tak tunjuk lah sebab benda yang sama kan. Okay, kemudian kita ada side by side. Okay, side by side dia kata pilih A source, saya pilih HDMI 1, kemudian B source saya pilih katakanlah HDMI 2 contohnya kan. Okay, jadi dia nampak macam ni. Lepas tu background image. Kalau saya nak letak satu image background kat belakang tu, saya boleh pilih. Okay, first kali saya tunjuk dekat anda slide ni kan. Kalau saya besarkan belah sini, dia akan pergi sengit ke belah kiri sikit. Kalau saya pergi tarik ke belah kanan, dia akan kurangkan video tu makin kecil. Jadi kalau contoh lah, saya letak background image lah. Saya pilih lah, image ni saya letak dalam SD card. Katakanlah saya ambil yang PT logo ni sajalah sebagai contoh. Okay, tunggu dia load dulu sekejap sampai habis. Bila dah load, saya tekan done. Jadi anda akan nampak macam ni lah. Okay, katakanlah saya nak bagi dia besar sikit lah macam ni. Boleh lah macam tu kan. Okay, selesai. Kalau saya nak swipe video, saya boleh swipe video tapi tak apalah, lebih kurang. Okay, semua dah okay, saya tekan done. Okay, jadi kalau saya tekan benda ni sekarang, maka para penonton akan nampak macam ni. Okay, kemudian video source apa lagi yang kita ada? Kalau tadi kita ada side by side, kemudian kita ada news layout. Okay, news layout tu macam mana? Okay, katakanlah saya nak tunjukkan laptop saya pula sebagai main screen. Saya pilih HDMI 3. Lepas tu saya nak pilih katakanlah USB saya ni sebagai saya punya B source. Saya pilih kat dia. Jadi saya akan nampak macam ni. Kan? Okay, kemudian daripada segi background image tu, katakanlah kali ni saya tak nak letak background image. Lepas tu background opacity tu saya nak letak bagi nampak color hitam. Okay, kalau tidak pun saya nak ubah color lain lah bagi anda nampak color tu. Saya pilih katakanlah warna putih contohnya macam ni. Jadi dia nampak putih macam ni. Jadi kalau saya tekan OK dekat sini. Kalau bila saya tekan ni pula, maka ini ada keluar audio tadi yang saya tekan bahagian audio tu. Okey, jadi maka pengguna akan ataupun penonton dia akan nampak macam ni. Tu dia. Best. Okey, saya kecil balik. Dan yang seterusnya kita ada triple. Ni yang terakhir lah daripada segi multi view ni kan. Okey, saya tekan triple. Triple ni apa dia? Dia akan tunjuk 3 video. Okey, saya tekan HDMI source 1 ni dulu, kemudian saya tekan HDMI 2, lepas tu saya tekan katakanlah USB. Macam ni. Ni dia. Nampak 3 video sebelah menyebelah. Senang betul nak buat. Kalau saya nak buat benda ni pakai OBS dengan Atem Mini Pro pun banyak kerja, tapi memandangkan YOLOBOX ni dia buat benda ni secara automatik memang mudah. Katakanlah saya tak nak kacau apa-apa, kalau pergi setting, saya tekan done. Maka apabila saya tekan dekat bahagian triple ni, okay, ini keluar balik bahagian mixing tadi. Inilah apa yang penonton akan lihat. Tu dia. Senang kan? Banyak benda yang anda boleh buat. Jadi terpulang kepada kreativiti anda, bagaimana anda nak sampaikan sesuatu tu kepada penonton. Okey, jadi selesai bahagian video source dan juga multi view. Kalau tadi saya tunjukkan kepada anda video source dan juga multi view, sekarang saya akan tunjuk pula benda-benda lain yang anda boleh buat untuk sesi live. Saya akan mulakan pada bahagian yang paling kiri sekali. Jadi dekat bawah ni, sekarang ni kalau saya dah ada dekat bahagian platform kan yang nampak macam Node-RED punya benda tu. Okay, sebelah dia tu yang nampak macam layers tu, itu adalah dipanggil sebagai overlay. Okay, apakah dia itu overlay? Okay, anda nampak tanda tambah kat sini kan? Saya tekan dekat sini. Anda akan diberikan pilihan overlay berikut. Contohnya saya ambil yang pertama sekali. Saya mulakan dengan image overlays. Kalau saya tekan dekat situ, maka saya boleh pilih image mana yang saya ada. Macam tadi saya beritahu kat anda, saya ada 2 image kan. Saya pilihlah satu, katakanlah ni, yang sebelah ni. Okay, anda nampak macam checkbox macam tu, sebab itu adalah transparent. Hanya image tu, yang satu yang tengah tu saja. Yang belakang tu transparent kan. Okay, saya tekan done. Okay, dia akan load benda tu. Jadi bila dah selesai kat sini nanti, nampak image overlay tu dia akan nampak macam ni lah. Jadi penonton kalau dia tengok, bila saya tekan video image overlay tu, dia akan nampak macam ni. Jadi kalau katakanlah saya nak ubah image tu pergi ke tempat lain, saya nak kecilkan sikit, lepas tu saya nak scalekan dia letak tepi sikit macam ni. Katakanlah saya nak letak macam tu lah. Okay, sekarang ni kat bawah tu anda nampak auto hide kan. Apa benda auto hide tu masih tunjuk dekat anda. Katakanlah saya tekan done dulu. Okay, sekarang ni saya tengah menggunakan HDMI 1, kamera sekarang ni. Jadi penonton akan nampak kamera 1 ni. Apabila saya tekan overlay ni, maka dia akan keluarkan gambar tu dekat atas HDMI 1 tu. Itu maksud dia overlay. Okay. Kalau saya tak tekan, macam anda nampak dia ada macam satu border merah. Border merah tu maksudnya benda tu tengah duk berfungsi sekarang ni. Dia tengah duk ditunjukkan. Kalau saya tekan lagi sekali, bila dia hilang border yang merah tu, maka dia tak tunjukkan.
Jadi kadang-kadang bila anda nak tunjuk benda tu, macam anda nak tunjuk sekali saja tau, lepas tu anda seronok duk bersembang, anda terlupa, maka gambar tu akan kekal berada atas skrin. Jadi itu datangnya yang mana auto hide tu. Okay, jadi kalau saya pergi balik kepada bahagian gambar tu kan, yang kata yang settings ni, saya tekan dekat dia dalam 2 saat, saya tekan yang macam pen icon tu. Okay, jadi kalau saya pilih auto hide dekat sini, nampak dia ada duration dekat situ. Jadi katakanlah saya nak suruh dia tunjuk gambar ni hanya untuk 3 saat contohnya. Okay, saya pilih 3 saat dekat sini. 3 second, tekan done. Okay, lepas tu saya tekan done untuk save lagi sekali. Okay, katakanlah saya tutup dulu overlay ni ya. Saya tutup dulu. Okay, saya katakan anda, saya nak tunjuk dekat anda logo saya yang terbaru. Maka saya tekan overlay tu. Lepas tu saya bersembang lah, saya cakap sikit pasal logo tu. Lepas 3 saat, logo tu akan hilang. Itu gunaan auto hide. Okay, tadi adalah image overlay. Okay, seterusnya apa lagi? Okay, kalau yang seterusnya adalah lower thirds. Lower thirds ni lah yang cantik tu. Macam contohnya anda nak tulis nama ke dan sebagainya kan. Okay, katakanlah saya nak tulis nama dulu. Saya pilih yang bawah ni lah. Kat sini ada contoh Jenny Wong ni kan. Okay, tapi kat sini title ni nak tulis apa? Katakanlah saya nak tulis pendakwah. Saya tulislah PT macam ni. Contoh lah, contoh. Okay, lepas tu yang lain saya tak nak edit kan. Jadi bila saya tekan dekat bahagian tu, maka dia akan tunjuk dekat bawah tu. PT, Chief Support. Dia akan nampak macam ni. Jadi penonton-penonton akan nampak macam ni lah. Jadi lepas saya dah habis bersembang tu, saya boleh tekan balik. Ataupun kalau saya nak elakkan daripada saya terlupa, maka lagi sekali saya boleh tekan kat dia dalam 2 saat, lepas tu tekan yang tanda pen tu dan saya boleh auto hide. Lepas tu kalau anda tengok, anda boleh ubah macam-macam daripada segi font apa yang anda nak pakai Oswald ke Prom ke apa, dia ada macam-macam kat sini. Ikutlah font apa yang anda rasa bersesuaian dengan anda. Lepas tu daripada segi dia punya title color kan, warna, maksudnya warna font tu sendiri. Yang sekarang ni macam kalau putih, katakanlah saya nak tukar jadi color pink ke, terpulang lah. Lepas tu yang subtitle yang bawah tu pula, nak pakai font lain, tak mau pakai Roboto, pakailah, saya pakai ni lah, tak tahu apa ni, Cool Quelly. Okay, nampak macam tu kan. Lepas tu yang subtitle color saya biarkan putih. Lepas tu background color tu, katakanlah saya tak mau background, saya nak bagi dia transparent, saya pilih macam ni, maka akan nampak macam tu. Jadi terpulang pada anda, ikut kreativiti anda. Tu saya boleh restore balik kepada default. Jadilah Jenny Wong. Ini Jenny Wong tu nama asas dia kan. Okey, itu yang seterusnya kan. Lepas tu selain pada tu, okey, sebenarnya dalam bahagian lower third ni ada macam-macam lagi tau. Selain daripada teks-teks macam ni, anda nampak dia ada satu yang dia tulis kat situ, scrolling text. Okey, apa benda scrolling text ni? Saya tekan dekat sini. Okey, katakanlah saya nak tunjuk dekat situ PT. Saya tulis PT, lepas tu subscribe. Subscription, subscribe je lah, tekan, siap-siap. Okay, katakanlah saya nak suruh perkataan ni keluar berterusan. Okay, saya nak benda PT subscribe ni keluar atas skrin. Jadi itulah kegunaan yang kata scroller tu. Bila saya tekan benda ni, maka dia akan scroll dekat atas skrin tu, macam ni. Dia seolah-olah macam bila anda tengok TV kan, tiba-tiba dia keluar dekat bawah skrin tu kan. Okay, katakanlah saya nak bagi nampak macam TV kan. Okay, jadi saya edit balik yang benda ni. Kedudukan dia tu saya tarik ke bawah macam tu. Lepas tu background color tu mungkin saya nak ubah katakanlah kepada warna hitam macam ni. Okey, color hitam. Lepas tu scale tu saya biar tak kacau. Lepas tu repeated scrolling. Okey, repeated ni maksudnya dia akan berterusan, dia akan repeat. Kalau one time scrolling ni maksudnya dia akan scroll sekali, lepas tu dia akan berhenti. Lepas tu saya nak buat auto hide pun boleh. Okey, katakanlah saya nak buat repeated scrolling, biarlah dia scroll berterusan. Okey, saya buat macam tu. Okey, lepas tu saya tekan. Jadi user akan nampak. Bila saya tekan balik, tadi dah tertutup, okay, saya buka balik, dia akan nampak macam ni lah. Jadi penonton akan nampak teks kat bawah tu akan scroll. Jadi kalau anda nak sampaikan sebarang mesej, bolehlah sampai dekat situ. Best. Okey, seterusnya apa lagi yang ada? Selain daripada lower thirds ni, saya tengok lower thirds ni, yang lain adalah lebih kurang sama saja. Okey, patah balik. Kalau saya tunjuk yang seterusnya adalah countdown timer. Jadi countdown timer ni kita boleh nak buat katakanlah masa mula-mula nak start live tu kan, kita nak tunjuk berapa minit lagi nak start ataupun berapa saat lagi nak start, boleh pilih lah. Katakanlah saya pilih satu, yang belah kiri ni, yang warna biru ni, dia tulis starting soon. Okay, jadi kat sini first kali anda boleh tambahkan background music kalau nak. Contohlah saya tekan background music ni, kebetulan saya dah tambah satu video kat sini, intro. Saya tekan done. Jadi bila dia main benda ni, maka dia akan dengar music tu kan. Lepas tu font kat ni semua, okay, katakanlah benda ni semua saya biarlah, saya tinggal. Lepas tu cuma mungkin daripada segi timer ni, saya tak mau 10 minit, lama sangat. Katakanlah saya nak buat dalam katakanlah 5 saat je lah kan. Okay, saya tekan 5 saat, pilih 5 saat kat sini, tekan done. Lepas tu tekan done lagi. Okay, dia dah keluar kat situ. Lepas tu saya tutup yang scroller ni. Okay, katakanlah ni baru nak live ni, baru nak live, saya tekan. Okay, jadi anda akan nampak macam ni lah, starting soon. Nampak 4, 3, 2, 1. Dan bila sampai kosong, terus anda nampak saya. Sambil tadi duduk tunggu tu, dia lagu sikit kan. Tu dia. Okay, seterusnya apa lagi yang ada? Ada web URL overlays. Apakah benda ni? Mari saya tunjuk dekat anda.
Katakanlah saya nak masukkan satu website, katakanlah pendakwah.tech. Okay, ini adalah website pendakwah teknologi yang akan membawa kepada page YouTube tu. Okay, saya tekan done. Okay, saya tekan done lagi. Dia akan keluar macam satu website. Dia akan tunjukkan website tu tau. Macam ni, dia macam window ni kan. Dia akan loadkan website tu dalam frame tu. Okay, contohnya sebelum tu saya scalekan dulu kan. Saya scalekan dia kecil. Saya bagikan dia besar sikit width tu. Macam ni. Tu dia. Jadi anda nampak website dalam tu. Nah, itulah dia. Jadi URL tadi dia akan tunjukkan website tu. Dia bukan letak URL tau. Dia akan tunjukkan website tu sendiri. Okay, jadi katakanlah saya nak macam ni lah kan. Okay, saya tekan done. Jadi bila saya tengah duk bersembang dengan anda, cakap-cakap, lepas tu saya kata, oh sila tengok website ni kan. Saya tekan dekat sini, maka dia akan keluarkan website tu. Dia akan loadkan website tu. Jadi ini bukan image tau. Kalau macam ni kan, kalau internet anda macam ada masalah ke apa ke, website tu tak akan load. Macam sekarang ni pun, walaupun internet saya tak ada masalah, dia akan ambil masa sikit untuk nak load daripada segi overlay ni. Kalau anda nak cepat, adalah lebih mudah untuk anda print screen website tu dan gunakan image overlay. Itu lagi sempat lah. Ya, tapi kalau tak nak, kalau nak tukar website tu tiba-tiba kan, macam ni boleh, tak ada masalah apa. Okay, katakanlah saya nak buangkan benda ni, saya tekan balik, tutup. Okay, selesai. Seterusnya ada titles. Okay, titles ni apa dia? Macam-macam lah nak letak apa. Macam contohnya kalau saya nak kata welcome to the show ke macam ni. Jadi bila saya buat macam ni, dia akan keluar atas skrin macam ni kan. Okay, bila saya tekan dekat sini, maka para penonton tu dia akan nampak welcome to the show macam tu. Jadi kalau saya tak mahu, saya tutup lah. Selain daripada tu, kalau saya nak buat, katakanlah tadi saya nampak macam yang sengit sikit kat belah tepi bucu kanan atas ni, macam menarik juga kan. Boleh buat macam ni kan. Okay, jadi bila saya tekan dekat situ, maka video tu akan keluar nampak macam ada teks kat tepi atas tu. Okay, seterusnya apa lagi yang ada? Jadi yang last kali kita ada social overlays. Jadi social overlays ni dia boleh letaklah kita punya username untuk social media macam Facebook ke Instagram ke channel YouTube, Twitter dan sebagainya kan, LinkedIn pun ada kan. Katakanlah saya nak pilih, saya ambil lah Facebook dekat sini. Lepas tu nama ni saya biar je lah username macam tu kan. Lepas tu saya nak letak kat mana, saya boleh letak katakanlah contohnya saya letak kat belah kiri atas macam ni. Lepas tu ini mungkin saya rasa besar sangat, saya kecilkan sikit macam ni. Lepas tu dia punya scale ni pun saya kecilkan sikit. Lepas tu teks saya besar sikit macam ni. Okay, dah cantik, saya letak kat sini. Lepas tu dah selesai kan. Okay. Contohlah kalau macam tadi saya duk bersembang-bersembang, betul saya kata dekat anda, silalah subscribe ataupun silalah follow saya punya Facebook kan. Jadi saya akan tekan dekat sini, maka akan keluarlah saya punya Facebook punya username dekat atas tu. Jadi anda boleh tunjuk dekat penonton, anda nak letak berapa banyak terpulang kepada anda lah. Anda nak tambah benda-benda lain macam YouTube dan sebagainya pun boleh, tak ada masalah. Macam ni kalau channel YouTube, saya biarkan yang ni dalam keadaan default. Kalau saya tekan kat situ, maka keluar YouTube sekali. Jadi anda bolehlah nak beritahu YouTube ke LinkedIn ke apa ke, semua ada dekat sana. Jadi ini adalah bahagian overlay. Tadi saya tunjukkan kepada anda bahagian overlays. Sekarang saya akan tunjuk pula bahagian-bahagian yang seterusnya. Okay, jadi sebelah overlays ni dia ada platforms. Jadi sekarang ni saya tengah duduk live di platform YouTube Pendakwah Teknologi. Okay, sebelah platform ni pula dia ada invite guest. Jadi invite guest ni adalah satu ciri yang baru tau. Bila saya update YOLO Box ni semalam, saya nampak invite guest ni, lepas tu bila saya try, dia kata, oh ini memang satu feature yang sangat menarik untuk nak panggil tetamu dalam kita punya live tu. Okay, macam mana nak buat dia? Mari saya tunjukkan anda. Bila saya tekan dekat invite guest ni, dia akan minta untuk kita masukkan email, alamat email tetamu tu lah untuk dia nak hantar satu invitation link. Mari saya gunakan diri saya lah sebagai contoh kan. Saya letak Adil Hidayat kat sini @gmail.com. Okay, kemudian bila dah selesai, saya akan tekan send. Saya boleh pilih untuk nak send link tu kepada diri saya sendiri, untuk saya nak share pakai WhatsApp ke apa-apa, ataupun saya boleh send terus email kepada siapa-siapa yang saya nak panggil tu lah. Okay, jadi sekarang dia kata email send success. Okay, jadi bila saya buka dekat saya punya email ni, maka saya akan nampak dekat sini ada satu email dia kata gitu, invite guest. Okay, saya tekan dekat situ, maka dia nampak sini YOLO Live ni kan. Lepas tu dia ada satu link kat bawah tu. Okay, saya tekan link tu, dia akan buka satu tab baru. Jadi sebenarnya ni nampak lebih kurang macam StreamYard tau. Okay, jadi sekarang ni, okay, sebelum tu dia akan minta dulu kebenaran untuk nak menggunakan mikrofon dan kamera. Saya allow. Okey, ni kamera, dia menggunakan kamera daripada laptop dan juga daripada mikrofon sini. Katakanlah mikrofon ni saya nak mutekan dulu. Okey, lepas tu saya nak join event lah. Okey, jadi bila saya join event, dia akan keluar dekat bawah tu tau. Dia tulis kat situ guest 12. Jadi kalau saya lambai kat sini, dia nampak guest 12. Okey, mari saya tekan, saya ubah dia punya video source ni.
Jadi sekarang ni kalau saya tekan kepada gas 12 ni, maka para penonton akan nampak tetamu saya tu. Mungkin anda nampak muka saya lah sebab saya duduk pakai laptop ni kan. Tapi ini adalah salah satu cara yang senang. Contohnya saya nak kata, okay, para penonton sekalian, inilah tetamu kita, bla bla bla. Saya tekan kat sini, nampak gas. Lepas tu kalau nak lebih menarik di antara saya duduk bersembang dengan tetamu tu kan, maka saya boleh gunakan yang bahagian dekat video source ni, contohnya split view. Okay, jadi saya pilih diri saya daripada kamera depan ni satu, lepas tu saya pilih kamera yang tetamu tu yang berada daripada gas 12 tu kan. Saya pilih next, maka akan nampak macam ni. Okay, jadi yang lain tu saya biarkan kepada default settings. Okay, jadi bila saya tekan dekat sini, maka bila saya pilih bahagian ni, penonton-penonton yang menonton sesi live ni akan nampak macam ni. Jadi saya boleh terus bersembang dengan guest tu lah. Jadi saya tak payah fikir pasal guest tu, saya bercakap depan kamera. Guest tu pun bercakap dekat dia punya laptop dia. Jadi ini adalah macam StreamYard. Jadi kalau saya tunjukkan dekat anda pada bahagian laptop tetamu ni kan, apa yang menariknya adalah kamera punya resolution tu dia boleh pergi sehingga 1080 ikut keupayaan kamera tu lah. Jadi kebetulan kamera pada laptop ni boleh pergi sampai 1080 dan saya boleh gunakan 1080 pada YOLOBOX Pro ni. Okay, kenapa saya duk tekankan 1080 ni? Sebab kalau saya gunakan StreamYard, StreamYard ni sebenarnya dia bukan percuma tau. Anda kena bayar dia punya subscription fee tu kalau anda nak gunakan feature-feature yang menarik ni. Jadi kalau anda bayar murah, maka anda hanya boleh stream pada resolution 720p saja tahu kalau pakai StreamYard tu. Tapi kalau anda nak gunakan katakanlah resolution 1080, maka anda kena bayar lagi mahal tau. Okey, jadi ceritanya adalah sekarang ni saya boleh menggunakan 1080 pada YOLOBOX Pro ni tanpa perlu nak bayar apa-apa. Tapi mungkin disebabkan saya ada alat YOLOBOX Pro ni lah. Itulah dia. Okey, ini adalah satu benda yang bagus lah. Tapi bagus juga saya tak payah nak tambah orang kata apa bayaran dan sebagainya kan untuk buat benda-benda ni semua. Okey, selesai. Itu bahagian invite guest. Jadi katakanlah tetamu tu dah selesai dan masih nak teruskan live tapi tetamu tu dah tak ada, maka tetamu tu boleh leave. Jadi bila tetamu tu leave, maka bahagian split view tadi tu pun akan hilang lah. Jadi saya boleh tutup daripada sini. Saya nak biarkan pun boleh, nak tutup pun boleh. Jadi saya tutupkan sajalah. Dan saya tukar balik kepada kamera angle yang satu ni. Lepas tu, sebelah invite guest tu pula, dia ada bahagian audio mixer. Jadi audio mixer ni, anda boleh tengok lah sekarang ni, saya punya audio input tu adalah daripada line in, maksudnya daripada Zoom H8 ni. Sebenarnya, saya boleh enablekan audio daripada HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 dan sebagainya. Tapi sekarang ni, saya cuma nak dengar daripada line in sahaja. Maksudnya, mikrofon yang ada depan muka saya sekarang ni. Okay, cuma anda kena berhati-hati sikit lah kan, sebab hari tu saya dah tersilap masa saya buat live ni, di mana saya lupa, saya sambungkan komputer saya ni melalui HDMI input dan dia ada audio juga tau. Jadi saya tak ingat nak offkan dia punya audio tu. Jadi bila saya buka ada satu bahagian macam YouTube tu dan dekat situ ada audio. Jadi orang akan dengar audio daripada laptop ni dan juga audio saya duduk bersembang. Jadi benda-benda macam tu salah satu benda yang anda kena beri perhatian lah. Takut lagi bising macam-macam kan. Itulah dia. Okay, itu adalah bahagian audio mixer. Selain daripada itu, anda boleh tambahlah kalau tiba-tiba ada isu daripada segi delay. Contohnya, mungkin suara anda lebih laju daripada gambar ataupun video tu, maka anda boleh tambahkan delay untuk nak bagi dia sync balik di antara audio dan juga video. Tapi kalau anda tak ada masalah tu, tak ada masalah. Okey, seterusnya, selepas audio mixer, kita ada scoreboard. Okay, scoreboard ni apa dia? Scoreboard ni macam contohnya kalau anda tengah duk bercakap pasal game bola ke ataupun game online game dan sebagainya. Contohnya macam ni lah. Okay, saya tunjukkan scoreboard dekat sini. Lepas tu team 1, team 2 ni saya tak tukar lah. Sebenarnya saya boleh tukar team 1 tu. Contohnya Pulau Pinang, team 2 katakanlah Kedah kan. Lepas tu saya katalah sekarang ni Pulau Pinang dapat 15 ke Kedah tengah-tengah kosong. Okay, lepas tu saya kasar ni cantik dah kan. Okay, saya tekan tanda right dekat atas tu. Jadi bila saya tekan bahagian ni, maka penonton akan nampak macam ni. Oh, game name tu saya adjust lah nanti kan. Jadi ini sesuai kalau kita bercakap tentang game. Okay, seterusnya. Selain daripada scoreboard, okay, bila saya tak mau scoreboard tu, maka saya tutuplah scoreboard tu kan. Okay, selepas tu saya ada bahagian comments. Inilah yang saya paling suka sekali. Sebab saya kata kat anda kan, kalau sebelum ni yang masa saya duk pakai A10 Mini Pro tu, antara salah satu isu yang paling besar adalah saya nak tunjukkan chat ataupun live chat daripada penonton-penonton tu kan. Jadi saya nak kena ada komputer dan sebagainya untuk nak buat overlay, banyak kerja. Tapi dengan adanya YOLOBOX Pro ni senang, saya terus boleh nampak live chat kat sini. Kalau saya online dekat beberapa platform, maka saya terus boleh nampak sama ada daripada YouTube, Facebook dan sebagainya. Okay, jadi contohnya sekarang ni kat atas tu dia ada macam settings. Kalau saya tekan dekat settings tu, maka saya boleh pilih lah macam mana rupa live chat yang saya nak tunjukkan dekat atas skrin. Katakanlah saya pilih yang tengah ni kan, di mana dia bagi satu kotak macam ni. Lepas tu saya boleh adjust semua daripada segi dia punya font, dia punya warna font, warna background dan sebagainya. Terpulang dekat anda lah ikut suka hati anda kan. Okay, katakanlah saya nak biar dia dalam keadaan default. Okay, sekarang bila saya tekan dekat testing live chat ni, maka dia akan keluarlah atas skrin macam tu. Jadi penonton-penonton akan boleh baca lah. Jadi saya boleh sembang lah pasal, oh ni adalah testing live chat dan sebagainya.
Okay, lepas tu bila saya nak hilang kamera tu, maka saya tekan ni sekali, live chat tu pun akan hilang dan saya boleh baca lah. Dan chat ni dia akan scroll lah, dia akan berterusan scroll ikut apa yang orang duk tulis dalam chat punya box tu. Dan itu adalah bahagian comments. Okey, dan seterusnya kita ada yang dipanggil sebagai auto switch. Auto switch ni antara salah satu feature yang buat nampak macam mahal. Okey, tahu tak auto switch ni apa? Dia macam ni. Katakanlah sekarang ni mungkin saya hanya bersembang dengan kamera depan macam ni kan. Tapi katakanlah saya ada mungkin 3 angle. Satu kamera depan kat saya, satu lagi dia ambil sisi tepi macam ni, satu lagi mungkin ambil daripada sisi belah kanan ke apa kan, contoh macam tu kan. Jadi ada beberapa angle. Jadi kalau saya buat auto switch ni, saya akan boleh pilih untuk dia pindah di antara kamera-kamera tu seolah-olah macam ada pihak ketiga yang duk tolong kawal. Okey, saya pilih kalau saya pilih auto switch kat sini, dia kata ni please set video source to active auto switching. Okey, video source saya kena pilih. Okey, jadi saya nak switch daripada mana? HDMI 1 adalah yang depan ni, HDMI 2 adalah yang atas ni, lepas tu HDMI 3 laptop, okey, yang USB. Okey, saya ambil 3 macam ni. USB adalah yang ni. Okey. Jadi saya pilih 3 kamera ni, saya nak switch di antara 3 ni kan. Okay, saya tekan done. Lepas tu saya enablekan auto switch. Jadi sekarang ni kalau saya duduk bersembang-bersembang kan, nampak? Dia setiap 10 saat dia akan switch. Setiap 10 saat dia akan switch. Macam sekarang ni, ini adalah dalam bahagian yang pertama. Lepas tu dia akan switch kamera yang kedua. Jadi saya tak payah susah payah nak tekan tau. Saya boleh bersembang, terus bersembang dan kamera tu akan auto switch ikut jumlah masa yang anda tetapkan. Jadi penonton akan nampak macam seolah-olah ada orang lain yang duk tolong kawal. Jadi nampak macam dahsyat lah, buat live macam ada 3-4 orang buat auto kamera dan sebagainya kan. Itulah dia. Okey, lepas tu kita boleh buat loop ataupun kita hanya boleh buat, contohnya saya nak auto switch tu sekali sahaja. Jadi kalau saya disablekan loop ni, dia akan switch ikut 3 kamera tu, lepas tu selesai. Itulah dia. Boleh nah? Okey, lepas tu kat sini nampak switching order ni dia ada sequential. Maksudnya dia ikut saya punya ni. Kalau saya disable dulu, saya tunjukkan anda. Macam tadi saya kata HDMI 1, HDMI 2, lepas tu USB kan. Ataupun saya boleh pilih juga untuk buat secara random. Jadi ikut suka hati dia lah. Saat dia nak buat yang satu, lepas tu yang atas, yang ni terpulang secara random. Itu pun menarik juga. Lepas tu main video source ni saya boleh pilih lah. Main video source yang mana mungkin saya nak pilih sebagai HDMI 1 ni sebagai main video source. Jadi dia akan patah balik dekat situ lepas habis switching tu. Okey, jadi selesai bahagian auto switch. Dan yang seterusnya tu adalah settings. Settings ni saya dah ceritakan kepada anda tadi. Selesai semua untuk bahagian live menggunakan YOLOBOX Pro ni. Jadi itulah dia penerangan saya tentang penggunaan YOLOBOX Pro tu buat kali ini. Jadi sebenarnya ada banyak lagi benda yang saya boleh tunjukkan kepada anda dan insyaAllah saya akan tunjuk dalam episod-episod yang seterusnya. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang soalan yang anda ingin tanya tentang YOLOBOX Pro ni, anda boleh tulis dekat ruangan komen dan insyaAllah saya akan kumpul semua soalan tu untuk nak hasilkan satu video untuk nak menjawab soalan-soalan anda. Okay, saya rasa cukup dululah untuk episod kali ini sebab saya dah panjang saya cerita pasal YOLOBOX Pro ni kan. Okay, tapi sebelum tu saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada syarikat Pixel Camera Sdn Bhd kerana sudi memberikan YOLOBOX Pro ni kepada saya. Dan saya juga ingin nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum.